Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid cikgu? Cikgu harap semuanya dalam keadaan gembira dan bersedia untuk terus belajar dari rumah. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar awak subjek pengurusan diri tahun 4 dengan tajuk sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Objektif yang akan kita capai pada hari ini, insya-Allah murid-murid akan dapat mengenali sentuhan selamat dan tidak selamat serta cara untuk bertindak. Jom kita mula belajar. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membacakan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita mulakan. Apa itu sentuhan? Sentuhan boleh dimaksudkan sebagai satu tindakan menyentuh seseorang atau sesuatu. Apabila kita disentuh, kita akan ada perasaan di dalam diri kita. Perasaan kita bergantung sama ada ia sentuhan selamat ataupun sentuhan yang tidak selamat. Apa pula maksudnya sentuhan selamat? Baiklah, sentuhan selamat ini boleh digambarkan sebagai sentuhan yang membuat kita berasa gembira, selesa dan selamat. Seperti apabila ibu bapa memeluk kita, ibu memandikan kita sewaktu kita kecil dan bapa mendokong kita dan rapat dengan kita. Baiklah, ini antara contoh-contoh yang boleh digambarkan dengan sentuhan selamat. Lihat gambar. Ali sedang bersalam dengan ibunya. Atuk sedang mengusap kepala cucunya. Mereka adik-beradik sedang sama-sama bermain congkak. Dan ayah memimpin tangan Ani berjumpa dengan nenek. Ia dikenali sebagai sentuhan selamat. Harapnya murid-murid dapat faham ya. Kita beralih kepada sentuhan yang kedua, iaitu sentuhan tidak selamat. Apa itu sentuhan tidak selamat? Sentuhan tidak selamat boleh digambarkan sebagai sentuhan yang membuat kita berasa tidak selesa, tidak selamat dan memberikan perasaan yang buruk seperti sedih, malu dan takut. Murid-murid boleh tengok contoh-contoh gambar yang cikgu berikan. Lihat, contoh sentuhan tidak baik ialah seperti dipukul, ditolak, dibuli dan mana-mana sentuhan yang kita rasa tidak suka. Ia dikenali sebagai sentuhan yang tidak selamat. Seperti contoh gambar ini, Ahmad menarik rambut Sofia dan ia tidak disukai oleh Sofia. Jadi, sentuhan itu tidak selamat. Oleh itu, di mana kita boleh sentuh dan siapa yang boleh sentuh kita? Pertama sekali, murid-murid perlu tahu bahawa tubuh badan kamu adalah hak kamu sendiri dan dimiliki oleh kamu. Jadi, kamu harus tahu bahawa tiada sesiapa pun yang boleh menyentuh badan kamu tanpa kebenaran kamu dan kamu boleh menolak untuk disentuh oleh orang-orang yang tidak kamu kenali. Ini juga
salah satu contoh yang cikgu boleh berikan di mana situasi untuk sentuhan yang tidak selamat. Jika kamu berada di tempat awam dan ada orang yang kamu tidak kenali memerhatikan kamu dan kamu tidak akan rasa selesa. Jadi, itu adalah contoh sentuhan yang tidak selamat. Apabila menaiki bas, orang di sebelah tertidur di atas bahu dan kamu tidak suka kerana kamu tidak mengenali mereka. Itu pun contoh untuk sentuhan yang tidak selamat. Apabila berada di tempat awam, contohnya stesen bas, kamu berjumpa dengan orang yang kamu tidak kenali dan mereka menyentuh kamu. Itu juga adalah sentuhan yang tidak selamat. Seterusnya, kamu perlu tahu bahagian-bahagian badan yang sulit dan peribadi. Terdapat 4 zon yang dianggap sulit dan peribadi, iaitu bibir atau mulut, dada atau payudara, kawasan di antara peha iaitu genital ataupun kemaluan dan bahagian punggung. 4 zon ini adalah tubuh badan kamu yang dianggap sulit dan peribadi. Kawasan sulit ini hanya boleh disentuh oleh diri kamu sendiri sahaja. Selain itu, doktor boleh menyentuh semasa pemeriksaan fizikal atau kamu membuat check up. Tetapi perlu ada peneman iaitu ibu bapa atau orang yang kamu kenali. Jika tiada peneman, doktor pun tak boleh pegang tubuh badan kamu. Ingat tu, jika orang lain tak boleh sentuh bahagian peribadi kamu, kamu pun tak boleh sentuh bahagian tubuh peribadi orang lain, terutamanya di antara lelaki dan perempuan. Jika seseorang menyentuh, apa yang perlu kamu lakukan? Ya. Yang pertama, jika kamu sedang berada pada situasi ini, iaitu sentuhan tidak selamat, perkara pertama yang kamu boleh buat ialah jerit meminta tolong atau teriak sekuat hati untuk meminta pertolongan daripada orang lain. Yang kedua, lari secepat mungkin ke tempat yang selamat ataupun tempat yang mempunyai ramai orang. Yang ketiga, beritahu seseorang yang anda percayai seperti ibu, bapa, nenek, datuk, cikgu dan sesiapa sahaja yang kamu boleh percaya. Teruskan bagi tahu mereka sehingga mereka percaya pada kamu dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Selain daripada itu, peranan ibu bapa juga amat penting. Ibu bapa boleh membantu memperkasakan anak-anak dengan berbincang dengan anak-anak mengenai sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Jika anak anda ingin berbual mengenai sentuhan juga, jangan abaikan atau jangan tidak hiraukan mereka. Ambil peluang ini untuk mengajar mereka tentang badan mereka dan gunakan bahasa dan istilah yang sesuai apabila mengajar mereka tentang bahagian badan mereka. Seterusnya, mengajar dan memberitahu anak-anak untuk meluahkan perasaan tidak selesa dengan menggunakan kata-kata. Sesetengah kanak-kanak mempunyai masalah untuk mengenal pasti atau menyatakan emosi. Sebaliknya, mereka akan menangis, menjerit dan membaling barang untuk meluahkan emosi mereka. Yang ketiga, berlatih main peranan. Berlatih apa yang harus mereka katakan. Jangan, saya tidak suka, hentikan dan beritahu
jika mereka pernah diminta untuk menunjukkan atau disentuh di bahagian-bahagian sulit mereka. Dan yang terakhir, percayalah pada anak-anak kita. Sentiasa beritahu anak yang kita sayangkan mereka, dan jika berlaku apa-apa, jangan salahkan anak. Sebaliknya, yakinkan anak yang mereka masih disayangi dan elakkan bercakap mengenai kejadian itu sepanjang masa. Kesimpulannya, terdapat sentuhan yang selamat dan sentuhan tidak selamat. Yang kedua, tiada siapa yang patut menyentuh bahagian sulit atau rahsia anda dengan sentuhan yang tidak selamat. Dan yang ketiga, jangan sesekali bersetuju untuk menyimpan rahsia sentuhan yang tidak baik, dan akhir sekali beritahu seseorang yang anda percaya dan teruskan memberitahu sehingga anda dapat bantuan dengan masalah tersebut. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Murid-murid boleh membuat latihan di dalam buku aktiviti pengurusan diri tahun 4, muka surat 21 hingga 24. Jika ada apa-apa masalah, boleh bertanya pada cikgu. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.